Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Anak-anak tinggal cemerlang, bersambung lagi kita dalam sesi pelajaran pada hari ini, iaitu bidang adab, tajuk Mari Bersyukur bahagian kedua. Baik, tanpa melengahkan masa, sama jom kita lihat apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, objektif pelajaran pada ini mudah akan dapat. Yang pertama, menjelaskan cara bersyukur dengan betul. Dan yang kedua, menyenaraikan kepentingan mengamalkan sifat bersyukur dengan tepat. Baik, cara bersyukur satu, kemudian kepentingan bila mana kita mengamalkan sifat bersyukur dalam diri kita. Baik, jom kita lihat. Okay. Anak-anak dapat lihat pada muka surat 136 dalam buku teks dan muka surat 137. Baik, tentang cara kita bersyukur, ia terpecah kepada 3 faktor ataupun 3 perkara. Yang pertama, bersyukur kita dengan Allah. Dan yang kedua, cara kita bersyukur dengan manusia sekeliling kita. Dan yang ketiga, dengan alam sekitar. Okey, kita tengok dulu bagaimanakah cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang pertama adalah cara kita bersyukur yang pertama dengan Allah adalah dengan kita melaksanakan perintahnya. Contoh adalah solat fardu. Bila mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita, telah memberikan pelbagai kenikmatan, kemudahan, rezeki dan sebagainya kepada kita, maka hendaklah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Antaranya adalah solat fardu. Solat 5 waktu sehari semalam. Dan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran ini adalah kalamullah, maka hendaklah kita membaca Al-Quran setidak-tidaknya 1 muka sehari. Paling malas 1 muka sehari. Kalau awak masih lagi baca Iqra, bacalah Qul Huwallahu 3 kali, dapatlah pahala seperti membaca. Tapi sebaik-baiknya kalau dapat baca Quran 1 muka tu lagi baik sebenarnya. Baik. Yang ketiga adalah bersyukur ataupun kita kata qanaah dalam kehidupan. Makna sentiasa rasa cukup. Qanaah ni maksud dia apa? Sentiasa rasa cukup dengan apa yang Allah rezekikan kepada kita. Biar rasa cukup. Ya Allah, dapat makan ikan bilis goreng dengan ayam, dengan ayam pula, ikan bilis goreng dengan nasi kicap. Alhamdulillah, ya Allah syukur, ya Allah syukur. Itu rasa qanaahnya. Apa saja yang Allah berikan kepada dia, dia rasa cukup dan dia bersyukur atas apa yang Allah berikan. Itulah qanaah. Baik. Yang keempat adalah selalu menyebut Alhamdulillah. Apa maksud Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Bila dapat sesuatu, Alhamdulillah. Bila dapat perkabaran buruk, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam tu cara kita jadikan, kita sebut Alhamdulillah ni, jadikan sedia sebati dalam kehidupan kita. Tak rugi, dapat pahala lagi. Okay. Yang faktor yang kedua ataupun cara yang kedua adalah cara kita bersyukur kepada manusia adalah selalu bersedekah. Ini cara kita bersyukur. Dan selain kita dapat pahala, kita dapat membantu manusia lain, memberikan sedekah. Biasa orang sedekah Jumaat ni, tak kisah sedekah hari apa pun, waktu bila pun bolehlah sedekah. Nampak orang susah, ambil lah makcik tepi jalan kan, ambil lah makcik RM5 buat beli makanan cik, contoh. Okay. Yang kedua, menghargai orang lain. Mana-mana bila contoh cara paling mudah untuk menghargai orang lain, kita mengucapkan terima kasih. Contoh, mak bangun pagi-pagi, tolong masak untuk kamu, tolong basuh baju untuk kamu, cakapkan mak terima kasih mak, tolong kerana tolong basuh baju orang, dah masakkan untuk orang. Macam tu, ucapkan terima kasih pada mak. Okay. Yang ketiga, menghindari perasaan dengki. Nampak kawan-kawan dapat nikmat, jangan kita rasa dengki, jangan kita rasa
tak puas hati, cakap kat dia, tahniah kerana dapat anugerah ni sekian-sekian. Jangan dengki dengan kawan-kawan. Tak elok sebenarnya. Okey. Yang keempat adalah membantu orang yang memerlukan. Jika nampak orang susah, macam tengah aksiden ke, kawan je terpastikan lah, pergi ketawakan dia. Jangan ketawakan dia. Kena buat apa? Bantu dia, pimpin dia. Jom aku untuk bawakan kau balik rumah kau, contoh. Sebagainya. Itu adalah cara kita bersyukur dengan manusia. Dan yang ketiga adalah alam sekitar. Macam mana caranya? Adalah menjaga kebersihan. Kena jaga kebersihan rumah, kebersihan di kawasan persekitaran kita, kawasan sekolah dan sebagainya. Jangan buang sampah mata-mata. Bila kita ambil sampah yang ada kat tepi jalan, kita ambil tak tuang sampah. Itu cara bersyukur lah tu. Syukur dengan alam sekitar. Cara kita bersyukur dengan alam sekitar. Baik. Yang kedua adalah tidak membazir. Jangan membazir makanan, membazir air dan sebagainya. Apa-apa perkara jangan membazir. Ambil sekadar yang perlu, jangan ambil lebih-lebih. Takut-takut yang lebih tu kita buang dan tak guna pun. Sedangkan yang berlebihan tu dapat guna untuk benda lain, kan? Berhati-hati. Dan yang ketiga adalah mengurangkan pencemaran. Bila nampak sampah, kutip kat sekolah ke, kat rumah ke, dekat tepi jalan ke, ambil sampah, kutip. Paling tidak dapat pahala. Dan yang keempat adalah melakukan pemeliharaan. Ini langkah terakhir lah. Kalau ada masa dapat join program-program yang dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar ke, biasa dia buat pokok angkat. Ambil peluang, ambil pokok angkat, ambil satu pokok, tanam. Ni sebenarnya kita tanam. Mana tahu dengan asbab kita tanam dapat menjaga ekosistem hutan di tempat kita. Baik. Seterusnya adalah kepentingan mengamalkan sifat syukur. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perkara. Yang pertama, memberi kekuatan dan ketabahan. Bila kita sentiasa ingat dan bersyukur, kita akan rasa kuat dan ketabahan kepada diri kita, dalam diri kita. Yang kedua, rajin mengerjakan amal soleh. Bila sentiasa kita syukur, maknanya kita akan bertambah apa? Tambah amalan kita akan bertambah. Sentiasa nak buat baik dan sentiasa akan upgrade diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, tidak lalai dengan kemewahan. Walaupun nikmat Allah berikan kepada kita sehingga melimpah-limpah, sehingga mewah, tapi kemewahan yang kita dapat tu tak membuatkan kita lalai dari mengerti Allah. Itu lagi baik sebenarnya. Daripada lalai, daripada dapat harta mewah tapi lalai daripada mengerti Allah, tak sembahyang dan sebagainya, menyebabkan diri kita ni terpesong daripada agama. Baik, yang keempat, diredai Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Bila mana kita bersyukur, mengamalkan rasa syukur dalam diri, kita akan diredai oleh Allah. Dan yang kelima, digandakan nikmat oleh Allah, kan? Dalam tajuk yang bahagian itu kita sebut, bila mana kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat yang telah kita syukurkan itu. Digandakan lagi, kita akan dapat lebih lagi. Kalau contoh kita bersedekah RM1, mana tahu kemungkinan pada suatu hari Allah gandakan lagi, kita dapat RM10 ke RM1000 ke, macam mana, wallahu alam. Dengan asbab kita sedekah RM1 tadi. Bayangkan kalau kita dapat sedekah lagi banyak Allah Ta'ala akan bagi pada kita. Tapi jangan niat bila buat sedekah tu nak dapat lebih lagi. Jangan niat kerana Allah. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Dan yang terakhir adalah bila kita bersyukur, ia sebagai bukti menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Paling tidak kita dapat nikmat, kita ucaplah alhamdulillah ya Allah, syukur padamu ya Allah. Dapat ucap macam tu dah cukup baik dah. Okey, sekali itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.